Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pada minggu ini, minggu yang ke-27, kita akan mempelajari tajuk yang baru iaitu tenaga, subtopik tenaga dan sumbernya dan bentuk tenaga. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat memahami, menyatakan maksud tenaga, memerihalkan pelbagai sumber tenaga, menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga. Michael bangun lewat sedikit pagi ini. Dia melihat jam penggera dan menyedari bahawa dia hampir lewat ke sekolah. Dengan pantas, dia menggosok gigi, memakai pakaian seragamnya dan berlari ke sekolah tanpa mengambil sarapan. Semasa di dalam kelas, Michael berasa letih dan tertidur. Guru menjadi marah dan menyuruh dia berdiri di tepi koridor sebagai hukuman. Michael berasa letih kerana dia tidak mengambil sarapan pagi. Oleh sebab itu, dia tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk berjaga di dalam kelas. Tenaga ditakdirkan sebagai kebolehan untuk melakukan kerja. Semua yang kita lakukan termasuk tidur, bangun pagi, memberus gigi, makan, bersenam dan memberi tumpuan di dalam kelas memerlukan tenaga. Sumber tenaga utama bagi benda hidup adalah makanan. Semua benda hidup perlukan makanan bagi mendapatkan tenaga yang cukup untuk terus hidup, sama seperti Michael yang memerlukan sarapan pagi bagi mendapatkan tenaga yang cukup untuk ke sekolah. Matahari merupakan satu lagi sumber tenaga yang penting. Tumbuh-tumbuhan menggunakan cahaya yang dihasilkan oleh matahari untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Matahari juga menghasilkan haba yang menyebabkan kita berasa lebih panas di siang hari apabila terdapat matahari. Angin dan air yang mengalir juga merupakan sumber tenaga kerana udara yang bergerak atau zarah-zarah air mempunyai tenaga. Tenaga yang dibawa oleh angin dipindahkan kepada bilah pada kincir angin yang menjana tenaga elektrik. Begitu juga di stesen-stesen kuasa hidroelektrik, air mengalir ke bawah dari aras yang lebih tinggi dan memutarkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Bahan api adalah jenis sumber tenaga yang boleh dibakar untuk menghasilkan haba. Terdapat pelbagai jenis bahan api termasuk bahan api fosil seperti arang batu, petroleum, gas asli dan biojisim yang merupakan bahan-bahan yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan atau haiwan seperti kayu dan najis haiwan. Di stesen kuasa nuklear, bahan nuklear melalui tindak balas nuklear dan melepaskan sejumlah besar tenaga. Walau bagaimanapun, bahan-bahan nuklear mesti dikendalikan dengan berhati-hati disebabkan oleh radiasi yang berbahaya. Akhir sekali, bateri adalah jenis sumber tenaga yang dapat kita lihat dalam kehidupan seharian. Bateri memberi tenaga kepada alat yang bersambung dengan melengkapkan litar untuk elektrik mengalir. Tenaga dan sumbernya. Terdapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Sumber-sumber tenaga yang ada di sekeliling kita adalah seperti sumber tenaga matahari, merupakan sumber tenaga yang paling utama. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Sumber tenaga yang kedua yang boleh kita dapati adalah sumber tenaga air. Tenaga daripada air menggerakkan turbin di dalam empangan untuk menjanakan elektrik. Sumber tenaga yang ketiga, biojisim. Biojisim ni ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan, kayu api dan sisa tanaman atau tinja haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Sumber tenaga yang keempat adalah angin. Angin yang bertiup mampu menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang bergerak ini akan menukarkan tenaga kinetik itu kepada tenaga elektrik. Sumber tenaga yang kelima, bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Yang keenam, bahan api fosil. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu dibakar untuk menjanakan elektrik. Sumber tenaga yang ketujuh adalah sumber tenaga daripada ombak.
ombak menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjanakan elektrik. Dan sumber tenaga yang terakhir, geoterma. Sumber tenaga yang diperoleh daripada haba batuan panas di bawah permukaan bumi untuk menjanakan elektrik. Daripada gambar ini, peta ini terdapat lihat ada 8 sumber tenaga. Sumber tenaga matahari, air, biogeosim, angin, bahan nuklear, bahan api fosil, ombak dan geoterma. Dalam jadual ini telah disenaraikan 8 sumber tenaga seperti yang telah diterangkan tadi. Okey. Sumber tenaga tambahan adalah bateri yang kita selalu lihat dan sumber tenaga daripada makanan yang kita makan. Tenaga ada di mana-mana. Oleh kerana segala yang berlaku di sekeliling kita memerlukan tenaga, adalah tidak mengherankan bahawa tenaga terdapat dalam pelbagai bentuk yang berbeza. Mari kita lihat pelbagai bentuk tenaga yang akan ditemui Michael sambil dia berjalan di luar pada hari yang terang dan cerah. Ketika berjalan di bawah matahari, Michael berasa panas dan mula berpeluh. Dia merasai tenaga yang dihasilkan oleh matahari dalam bentuk haba. Tenaga haba menghangatkan kita. Kita juga menggunakan haba untuk memasak makanan dan mengeringkan pakaian kita. Michael memandang ke langit. Dia perlu mengecilkan mata kerana matahari terlalu terang. Cahaya merupakan satu lagi bentuk tenaga yang dihasilkan oleh matahari. Ia membolehkan kita untuk melihat dan memberikan warna pada objek. Tumbuh-tumbuhan juga menggunakan tenaga cahaya untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tiba-tiba, telefon Michael berdering. Bunyi adalah satu lagi bentuk tenaga dan ia dihasilkan oleh objek yang bergetar. Apabila tenaga bunyi tersebar melalui udara dan sampai ke telinga kita, kita boleh mendengar bunyi. Selepas meletakkan telefon, Michael perasan bahawa kuasa telefonnya semakin lemah. Dia segera menyambungkan telefonnya kepada bateri untuk mengecasnya semula. Semua peranti atau peralatan elektrik seperti telefon bimbit kita atau pembersih vacuum memerlukan satu bentuk tenaga yang dipanggil tenaga elektrik untuk berfungsi. Tenaga elektrik adalah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik. Ia boleh dihasilkan di stesen kuasa dan dihantar ke rumah kita atau diperolehi daripada bateri apabila kita menyambungnya ke litar dalam peranti elektrik. Apabila Michael terus berjalan, dia melewati sebuah gerai burger. Dia berasa lapar kerana tidak mengambil sarapan pagi. Lantas, Michael mendapatkan sosis. Seperti Michael, semua benda hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga yang cukup. Bentuk tenaga yang tersimpan dalam makanan adalah tenaga kimia. Benda lain yang menyimpan tenaga kimia adalah bahan api dan bateri. Akhir sekali, Michael tiba di taman dan mula berjoging. Apabila Michael bergerak, sama ada dengan berjalan atau berlari, dia mempunyai satu bentuk tenaga yang dipanggil tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah tenaga yang diperolehi oleh objek kerana pergerakannya. Apabila sesuatu objek pegun, ia tidak mempunyai tenaga kinetik. Selepas berjoging seketika, Michael duduk untuk berehat. Dia menyedari seorang budak lelaki menangis kerana layang-layangnya tersangkut di atas pokok. Dengan cepat, Michael memanjat pokok itu untuk membantu budak kecil mendapatkan layang-layang itu. Semasa di atas pokok itu, Michael mempunyai tenaga yang lebih berbanding apabila dia berada di atas tanah. Tenaga keupayaan adalah satu bentuk tenaga yang disimpan di dalam objek. Apabila objek bergerak ke kedudukan yang lebih tinggi, lebih banyak tenaga keupayaan tersimpan di dalamnya. Contoh tenaga keupayaan lain termasuk tenaga yang tersimpan dalam spring logam yang diregangkan atau bola getah yang diramas. Seterusnya, bentuk tenaga. Bentuk tenaga yang pertama adalah tenaga suria. Bentuk tenaga ini daripada matahari, membekalkan haba dan cahaya. Dapat menghasilkan sumber elektrik. Yang kedua adalah tenaga haba.
Tenaga haba ini tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Contohnya cerek yang panas. Seterusnya, tenaga cahaya dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Objek yang berbunyi mempunyai tenaga. Yang kelima adalah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ini mengalir dalam 1 litar lengkap. Apabila 1 litar lengkap itu telah lengkap, ia membolehkan alat elektrik dapat berfungsi. Seterusnya, bentuk tenaga kimia. Tenaga yang disimpan dalam makanan, lilin, bahan api fosil, biogesim dan bateri. Bentuk tenaga yang ketujuh, tenaga kinetik. Bentuk tenaga kinetik ini dipunyai oleh objek yang bergerak. Setiap objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Yang ke-8, tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan tersimpan pada objek yang berada pada suatu ketinggian. Objek yang sedang diregangkan, contohnya getah yang ditarik. Atau objek yang dimampatkan, contohnya spring yang dimampatkan. Bentuk tenaga yang ke-9, tenaga nuklear. Tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Bentuk-bentuk tenaga. Yang pertama adalah tenaga suria. Yang telah kita pelajari daripada jadual tadi. Tenaga suria ini diserap oleh panel solar. Kemudian panel solar ini akan menukarkan tenaga suria ini kepada tenaga elektrik. Tenaga haba, tenaga daripada objek yang mempunyai haba. Contohnya api yang sedang terbakar. Tenaga kinetik, tenaga daripada objek yang sedang bergerak. Tenaga bunyi terdapat pada objek yang bergetar. Seterusnya, tenaga elektrik. Tenaga yang terkandung di dalam 1 litar dipanggil tenaga elektrik. Tenaga kimia, tenaga yang terkandung di dalam arang batu, bateri, mancis. Seterusnya, tenaga cahaya. Tenaga keupayaan, ini adalah contoh tenaga daripada objek yang berada pada kedudukan yang tinggi. Dan ini contoh objek yang sedang diregangkan. Seterusnya, terakhir, bentuk tenaga nuklear yang terkandung daripada bahan nuklear seperti uranium. Baiklah, rumusan untuk pembelajaran pada hari ini. Murid-murid perlu tahu bahawa tenaga ialah keupayaan melakukan kerja. Tanpa tenaga, kita tidak mampu, tidak ada upaya melakukan kerja. Bagaimana untuk mendapatkan tenaga? Tenaga dapat diperoleh daripada pelbagai sumber. Tetapi sumber tenaga yang paling utama adalah daripada cahaya matahari. Tenaga juga mempunyai pelbagai bentuk. Baiklah, sekian saja untuk minggu ini. Diharap murid-murid dapat mengulang kaji untuk memantapkan lagi pemahaman murid-murid. Sekian, terima kasih.